ayat-ayat Al-Quranul Karim ni sebenarnya apabila disebut adab dalam Islam ni begitu luas. Dan kita dah sampai pada jadual kita sekarang ini untuk dapat bersama-sama dalam perkara yang ke-13, iaitu membincangkan adab-adab terhadap orang kafir. Kita dah lalui pada bulan Januari baru ni dalam yang pertama yang diketengahkan oleh syekh kita dalam bab ini, iaitu adab pertama kepada orang bukan Islam ni, kepada orang kafir oleh orang Islam ni, ialah tidak bersetuju di atas kekufurannya dan tidak reda dengan kekufuran itu. Itu tak reda kepada kekufuran dia dan tak setuju kepada kekufuran dia tu, bagi pihak orang Islam itu adab. Makna bukan kata kita kena duk meraih, kena duk raih orang kata apa dia kepercayaan dia yang kufur kepada Allah itu dipanggil adab. Yang dipahami oleh umum sekarang ni macam itulah. Kita kena buat baik dengan orang bukan Islam ni, mana kita kena hormat upacara dia. Salah. Ni tuan-tuan. Ni baru ni ada jadi isu ni. Apabila sekumpulan orang Melayu Islam ni bawa anak beranak meraihkan taipusam, salah dari segi Islam. Sebab itu yang Sahibus Samahah, beberapa orang mufti buat keluar kenyataan secara yang terang, haram. Tapi mufti berkenaan atau pandangan demikian pula ditemplak oleh ramai juga di kalangan orang Melayu kita, bahawa kita tak toleran dalam Islam atau tasamuh dalam Islam, tidak melibatkan kita redha dengan kekufuran. Bahkan tak redha dengan kekufuran itu, melahirkan tak redha itu adalah adab kita kepada Islam. Itu dia punya kedudukannya. Ni dia tuan-tuan. Ni yang dok berlaku dalam masyarakat dan negara kita, yang tak pernah kita termimpi. Mungkin pada setengah kita tak terbayang, dan kita tak termimpi bahawa ini boleh berlaku. Jadi siapa yang bertegas kepada kedudukan ini, orang tu pula ditemplak, dimarah. Tambahlah ni dengan media sosial yang ada ni macam-macam. Baru ni saya rasa tuan-tuan pun ikuti salah seorang ustaz kita, Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar. Dia marah terhadap perarakan yang disertai oleh anak-anak Melayu Islam ni, bawa anak-anak. Dia ditemplak oleh berbagai pihak, sehingga Al-Fadil Ustaz kita ni minta maaf secara bertulis, secara hitam putih, dan di-share dalam media sosial. Kenapa? Dalam templak itu, dalam kedudukan itu tadi, dia menjelaskan bahawa ikut ini adalah ikut syaitan. Orang duk berlarak benar yang salah di sisi Islam, kita ikut serta, makna kita telah dipengaruhi oleh syaitan. Yang kata syaitan tu bukan Ustaz Wadi, Al-Quran. Al-Quran kata yang membawa kepada musuh kamu yang paling nyata ialah iblis. Tak tahulah iblis kau orang Malaysia ni lain, syaitan tu hal lain. Tak tahulah, hantu raya lain ke apa, wallahualam. Tapi alhamdulillah lah, apabila kalau kena Ustaz Wadi Anwar, kalau kena saya tak minta maaf. Kita ajak, ajaran yang kita terima ialah nak minta maaf ni kalau kita buat salah. Kita tak buat salah, kita menyampaikan dakwah Islam yang berasaskan ini, minta maaf. Tapi jenis Ustaz Wadi ni jenis orang baik, jenis orang alhamdulillah. Tu kalau kira perangai saya ni perangai huduh lah, saya kata taubat, aku tak minta maaf. Nak minta maaf ni Al-Quran. Ni tuan-tuan, ni yang kita nak masuknya. Antara lain ialah sabda Nabi SAW ni dalam kitab kita ni, saya catik masuk, ialah di mana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ma amana bil Quran man istahalla maharimahu. Tidak diterima sebagai seseorang itu beriman dengan Al-Quran man istahalla maharimahu,
siapa sahaja yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Dah hadis ni nak tahu mana? Ni Nabi. Bukan orang tu, bukan orang ni, bukan manusia biasa yang menerima risalah an-nubuwah daripada Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad SAW tu dia tidak ada lain kecuali dia adalah Rasulullah. Rasulullah yang ma amana bil Quran man istahalla maharibahu. Siapa yang tak beriman dengan Al-Quran, maka man amana bil Quran man istahalla maharimahu, tidak diterima sebagai orang tu beriman kepada dengan Al-Quran apabila seseorang tu menghalal. Isu banyak setengah-setengah orang Melayu Islam kita pun terperangkap. Jadi saya malam ni saya nak petik sikit apa yang telah didedahkan oleh salah seorang daripada guru saya masa di Masjid dulu ni, ialah Profesor Dr. dalam risalah kecil dia ni. Ni masa di Al-Azhar dulu, Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi ni salah seorang pensyarah di bidang ini. Dia menghasilkan satu buku ni untuk nak menekankan bahawa dalam aku janji tidak nak melawan dan tidak nak apa tu orang kata apa, mengganggu kedudukan Islam ni dari sudut apa-apa semua sekali lah. Dia tak ganggu, dia tak kacau, dia tak apa, dari segi tu dia panggil ahlu zimmah. Dan ada juga wad-daman wal aman. Makna dia bayar cukai lah, kalau kita terjemah sekarang ni, dia bayar cukai, dia bayar hasil kepada negara Islam itu sendiri, wal aman, dan dia berjanji nak duduk aman. Itu dia panggil ahlu zimmah. Dia tak panggil harbi. Hak ni yang kita nak ajak sebagai wadah Islam dalam negara kita di Malaysia ni. Hang kapiak tu kapiak lah, tapi kami suka hang tu jadi ahlu zimmah. Apa dia ahlu zimmah? Kamu ada aku janji sebagai rakyat nak duduk di Malaysia ni dalam keadaan aman damai, mematuhi apa peraturan dan undang-undang yang ada dalam negara. Itu saja. Bukan kata apabila hampa duduk ni kami nak kena pergi duduk peruntuh rumah berhala. Dah. Ini mesej kadang tu dieksploitasikan oleh musuh-musuh Islam. Dia kata hampa jaga ni. Itu yang duk timur ini tu. Tak ada apa. Mana ada khutbah masjid mana-mana pun seluruh negara yang menganjurkan umat Islam untuk buat kerja tu. Sebab Nabi bukan suruh macam tu. Nabi tak suruh macam tu. Ni. Sebab kita nak mereka ni, kita tak boleh paksa, la ikraha fid din, nak seksa mereka, nak melakukan sesuatu terhadap diri mereka sebagai seksaan, kerana mereka tak masuk Islam. Tak, la ikraha fid din, tak boleh paksa orang tu masuk Islam. Nak pergi duduk kok ni tak boleh. Islam larang dah. Ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung ni cukup maha adil, maha agung. Ni kata. Jadi ialah benda ni tuan-tuan, pasal yang duk jadi ni pasal ramai orang Islam tak mau mengaji tu lah. Dia mengaku Islam tapi kan tak ada apalah. Setengah pada setengah tempat tu tuan-tuan, jangan katakan makmum ramai. Jawatan kosong masjid pun tak mau mengaji. Tu setengah pada masjid lah. Tapi tak tahulah masjid Kulim. Dia je pegang jawatan kosong tu, pegang jawatan ni, pegang jawatan ni, time kuliah dia cabut. Tu setengah pada setengah masjid. Lepas tu orang ramai biasa tu lagi lah tuan-tuan. Yang duk jadi kelang kabut pasal jenis ni, mengaku Islam tapi dia tak faham Islam. Dia tak faham pasal dia tak mau belajar Islam. Ni duk berlaku dalam negara kita bab ni. Sebab itu dia tak faham apa itu kafir harbi, kedudukan kafir harbi itu statusnya macam mana. Dia tak faham kedudukan kafir zimmi itu macam mana. Kafir zimmi ni saya nak ambil ialah apa yang tengah ni pun bukan pandangan pendapat dogoi saya sendiri, tapi saya rujuk daripada buku yang ditulis ni dalam bahasa Arab ni oleh Syekh Dr. Abdul Wadud Syalabi, bertajuk Limadza yakhafuna al-Islam. Kenapa kamu takut kepada Islam? Limadza yakhafuna al-Islam ni dia pun tulis tak panjang di sini, ada berapa? 115 muka surat aja.
Pasal apa mereka bayar dhaman? Makna apa? Apa juga bayaran seperti mana kita bayar juga, kita macam kita di negara kita ni, kita kena bayar cukai, mereka pun kena bayar cukai, kena bayar cukai pintu, kena bayar cukai tanah, kena bayar cukai rumah, kena bayar cukai itu ini, maka mereka kena turut sama bayar juga tu sebagai ahli zimmah tu. Wal aman, dan mereka juga berikrar untuk nak duduk dalam keadaan selamat dan aman damai, tidak nak kacau bilau. Wa innama sumu bidzalika li'anna lahum ahdullah, tu, wa ahdu rasulihi wa ahdu jama'atil muslimin an ya'ishu fi himayatil islam aminina mutmainnina falahum ma lil muslimin min huquqin wa alaihim ma 'alal muslimina min wajibat. Ini minta maaf tuan-tuan, saya baca juga ni bukan pasal apa. Kenapa takut timur lagi fitnah daripada kata kita reka sendiri. Ni kita baca hak ni, hak yang tertulis dalam bahasa Arab di sini. Tak tahulah kok saya bahasa Arab kok silap salah, hak tu minta maaf lah. Tapi makna begitu ditekankan. Sumu bidzalika, nama depa dinamakan zimmah tu tadi, li'anna lahum ahdullah, kerana bagi mereka itu ahdullah, suatu ketentuan yang telah dimeteraikan kepada kita orang Islam ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni apabila mereka duduk dalam keadaan tadi, ada aku janji tadi, kalau kita boleh terjemah aku janjilah, ad-dhaman ni tadi ataupun al-aman ni, jadi tanggungjawab kita tu tadi, kedudukan mereka tu sebagai ahli zimmah, maka dinamakan mereka tu ahli zimmah li'anna lahum ahdullah, kerana bagi mereka itu suatu pertanggungjawaban yang dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tu, wa ahdu rasulih, dan juga suatu tanggungjawab kita terhadap Rasulullah SAW. Wa ahdu jama'atil muslimin, dan mereka juga memikul tanggungjawab terhadap seluruh masyarakat Islam. Apa dia? Tanggungjawab mereka kepada Allah, tanggungjawab mereka kepada Rasul, tanggungjawab mereka kepada masyarakat Islam walaupun mereka tak Islam. Ni tuan-tuan. Apa dia? Iaitulah falahum an ya'ishu fi himayatil Islam aminina mutmainin. Tanggungjawab itu tadi terhadap masyarakat Islam, an ya'ishu fi himayatil Islam aminin mutmainin, bahawa mereka berkewajipan untuk bersama hidup fi himayatil Islam, dalam melindungi dan memelihara Islam itu dalam keadaan aminin mutmainin, makna keadaan aman, dan mutmainin maknanya konsisten dia dan istiqamah dia, maknanya tidaklah orang kata apa ni orang kata jadi daun lalang tu lah, saksana saksini saksana saksini, tidak, mutmainin, dalam keadaan yang lah kita duk guna dalam sembahyang ni tamakninah, mutmainin lah, yang tamakninah, tak duk i'ah sana i'ah sini dah. Falahum ma lil muslimina min huquqin wa alaihim ma 'alal muslimina min wajibat. Hak tu sama makna falahum ma lil muslimin min huquqin, apa yang ada kepada orang Islam, hak-hak orang Islam, maka wa alaihim ma 'alal muslimina min wajibat, dan begitu jugalah kewajipan-kewajipan yang harus dipikul oleh mereka. Dan hak ni tuan-tuan, kalau kita tengok hak ni kalau kita buka cara huduh-huduh pun tempat kita, benda ni dah berlaku, benda ni dah ada. Maknanya kalau saya sebut tadi bab cukai tanah, bukan orang Islam yang kena bayar cukai, orang bukan Islam pun serupa tu, hak bukan Islam pun kena bayar, kalau bukan hak Islam pun kena bayar. Orang bukan Islam pun kena bayar cukai pintu, rotek, apa semua serupa tu, orang Islam pun kena bayar, bukan duk beri apa kalau apa tak. Jadi wajarlah mereka faham bahawa mereka tu ahlu zimmah. Hak ni hak Ramah Syami tak faham ni, hak geng-geng Ramah Syami tak faham hak ni. Kita pun tak bagi faham kat Ramah Syami ni. Mula sebut nama malam ni. Tuan-tuan. Yalah. Pasal kadang-kadang keluar dalam TikTok tu, Allah Akbar, macam-macam. Ada pula hak muka-muka netizen, hak kaki fitnah ni pun sokong balik tu. Hang ni tak apa. Jadi kita nak suruh mereka tu faham keadilan tu berlaku. Islam ni nak melaksanakan keadilan kepada semua. Hak ni zimmah, kalau kamu menerima kedudukan kedudukan ini,
ni kami boleh menerima kamu tu sebagai kedudukan ahli zimah. Kalau tidak, kamu duduk seperti mana harbi. Apabila harbi, jadilah seperti mana di Israel, di Palestin. Kita tak mahu tu. Ni orang Melayu Malaysia ni tak mahu kedudukan macam tu. Ni hak orang bukan Islam kena faham tak ni. Sebab tu kita nak ajak mereka suruh faham Islam, bukan untuk mereka paksa mereka masuk Islam. Faham Islam supaya wujud keharmonian, sama-sama menjedari tanggungjawab ini. Ni tuan-tuan, malam ni garang sikit tu pasal 25 hari bulan Rejab ni. 25 bulan Rejab lagi apa 35 hari lah insya-Allah Ramadan. Bukan garang nak marah kat orang tak tuan-tuan. Garang nak marah ke iblis duk ganggu kepala. Iblis duk ganggu kepala supaya orang tak faham. Tu kita marah tu, lawan iblis tu lah. Dan ditekankan oleh Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi ni, apakah itu hak tadi? Yang kita kata kafalahum ma lil muslimina min huquq, kepada mereka ma lil muslimina min huquq, ada hak-hak mereka terhadap orang Islam, wa alaihim ma alal muslimina min wajibat, dan ada hak-hak dan tanggungjawab kewajipan mereka terhadap orang Islam. Jangan ingat daripada lepas tangan tak. Hak mereka terhadap orang Islam mereka ada, kewajipan mereka terhadap orang Islam ada. Dan awalu hadhihi al-huquq huwa al-himayah, wa hadhihi al-himayah tashmalu himayatihim min kulli adwanin kharijiyyin wa min kulli zulmin dakhili. Pertama sekali hak-hak yang dibincangkan tadi ialah hak-hak al-himayah, hak-hak keselamatan, hak-hak pengawalan, hak-hak jaga ni, al-himayah ni mengawasi ni tadi. Wa hadhihi al-himayah atau perlindungan ni ialah tashmalu himayatihim min kulli adwanin khariji, iaitu tanggungjawab perlindungan untuk mencakupi himayatihim min kulli adwanin khariji, iaitu mencakupi dan melindungi daripada musuh-musuh luar, wa min kulli zulmin dakhili, dan daripada musuh-musuh dalaman. Ni sama-sama mempertahankan keselamatan negara daripada musuh dari luar dan musuh dari dalam. Tanggungjawab sama. Jangan ada buat ganggu tu. Ni tak tahulah Madani betul tak Madani ni. Takut Madani ni kerja makan ni aku. Wallahu a'lam. Ni sikit-sikit Madani, apa benar Madani tak tahu pas mana. Ni mula sebab mereka mempergunakan istilah Islam tu kepada benda yang tak betul. Itu yang kita geram tu. Kalau hang bijak betul guna Madani tu dari istilah yang diketengahkan oleh baginda Rasulullah, ya Allah, kita sambutlah. Ni kok ni nak sedap kepala bubuh Madani. Allah Akbar, lama jadi parlimen pula masjid ni malam ni. Biar pergi kat depa lah. Tu pun depa kata nak buat malam Jumaat nak tukar baca Yasin lah. Tak apalah, Allah Alam. Kalau tak saya tak kena main lagi bagus ya. Tak ada kalau apa. Kata Ustaz Taib tak payah main dah masjid ni. Okey, alhamdulillah. Ya Allah. Tak ada kalau apa-apa. Misalnya kata ada setengah-setengah lagu tu lah. Tapi yang dari segi ilmunya macam ni. Maknanya mempertahankan negara daripada musuh luar dan dalam tu tanggungjawab bersama. Either you are Muslim or non-Muslim. Either you are Malay or non-Malay. Itu ajaran Islam. Amma al-himayah min al-i'tida'il khariji fa yajibu lahum ma yajibu lil muslimin. Adapun al-himayah perlindungan min al-i'tida'il khariji daripada musuh-musuh luar itu, musuh-musuh dari luar lah, fa yajibu lahum ma yajibu lil muslimin. Kewajipan ke atas mereka sama juga yang dipikul kewajipannya kepada orang Islam. Kewajipan kepada kita melindungi negara daripada musuh luar sama kewajipan yang dipikul oleh mereka juga. Bukan kata mereka boleh buat lepas tangan. Allah Akbar, karuk semua-semua. Ni tu payahlah nak cakap dalam masjid, tapi nak kena bercakap kan. Nak kena bercakap kan. Kalau kita bercakap di Malaysia ni, kepala camping dalam sejarah
komunis ialah campaign lah. Kalau komunis dalam negara kita Malaysia, tak tahulah, saya dah mengaji daripada sekolah rendah, duk baca apa semua lagu tu, tuan-tuan pun duk baca tu. Campaign tu lah kepala komunis di Malaysia dulu. Tiba-tiba dia sampai habu campaign pun dia suruh paksa awak masuk. Ni apa benar? Ni image, ni maruah, ini kedudukan orang kata apa? Image Islam, image masyarakat. Ni ribu orang tentera-tentera Islam mempertahankan negara daripada musuh dulu. Apa jadi pada mereka? Sampai dapat kat kita hormat balik. Hak yang bunuh tentera kita, yang bunuh apa semua tak ada. Ni tuan-tuan. Tajuk ni nak buat macam mana panas malam ni. Diri tu bukan saya jadi panas. Aircon pun malam ni alhamdulillah tak apa sejuk. Apa dia macam mana? Ni sini. Wa 'alal imam aw waliyul amri fil muslimin bima lahu min sultatin syar'iyyah. Ni. Di atas 'alal imam, pemimpin, aw waliyul amri atau pemerintah di kalangan orang Islam tu, bima lahu min sultatin syar'iyyah, mereka itu bertanggungjawab sebagai kewajipan dari segi syarak. Bukan setakat kewajipan dari segi undang-undang biasa, dari segi syarak. Maknanya kalau mereka tu sendiri tak menjaga negara ini daripada musuh-musuh luar dan juga daripada tak memikul tanggungjawab ini, maka mereka melakukan sesuatu bercanggah dengan syarak. Tu yang ditekankan di sini. Wa ma ladaihin min quwwatin askariyah aw yuwaffir lahum hadhihi al-himayah. Ataupun apa sahaja yang ada kepada pihak negara itu tadi, kepada pemimpin itu tadi, min quwwatin askariyah, daripada kekuatan ketenteraan, mesti digunakan untuk mempertahankan musuh luar masuk ni. Sampai itu dari segi kewajipan syaraknya. Dan kama yaqulu ba'dul fuqaha, bagaimana para ulama fiqh mengatakan, wa yajibu 'alal imam hifzu ahli dhimmah wa mana'am man yu'zihim. Kewajipan ke atas pemerintah, ke atas pemimpin, hifzu ahli zimmah, menjaga ahli zimmah tadi ni, hak kafir yang tadi ni, yang bayar cukai, yang apa semua tadi, yang duk aman tadi. Kewajipan ke atas pemimpin ni tadi, ke atas pemerintah, walaupun pemimpin itu pemimpin Islam, pemerintah itu pemerintah Islam, maka kewajipan ke atas pemimpin dan pemerintah ni tadi, hifzu ahli zimmah, jaga mereka ni. Hifzu, menjaga mereka ni supaya mereka berada dalam keadaan selamat. Bukan kata kita jaga kita aja, mereka tak. Kena jaga, kewajipan pemimpin jaga mereka juga supaya mereka selamat. Wa mana'a man yu'zihim, dan pemimpin berkewajipan mencegah apa saja yang boleh menyakiti mereka. Ni tu keadilan Islam. Hak ni yang kita nak bagi tahu ni. Wafaka asrihim, maknanya supaya mereka tu orang kata tenanglah dengan keluarga mereka, dapat hidup dalam keluarga mereka, dalam masyarakat mereka tu, mereka duduk dalam keadaan tenang. Wa dafa'am man qasadahum bi'adha, dan kita kena mencegah sesiapa saja yang bertujuan untuk menyakiti mereka. Ini antara pertama yang ditekankan oleh Profesor Dr. Abdul Wadud Shalabi. Jadi benar-benar inilah yang kita nak sampaikan kepada masyarakat bukan Islam yang harus mereka faham, dan masyarakat Islam terutama sekali harus faham supaya berlaku orang kata ketenangan dan kedamaian di antara dua ni, supaya kita tak ditanam oleh musuh-musuh dengan kefahaman-fahaman yang salah, sehingga dibangkitkan perkara-perkara yang negatif kepada Islam itu sendiri dan kepada orang Islam itu sendiri. Jadi tak apa tuan-tuan, kalau saya nak perhabis hak ditekan sini, tuan-tuan berfahamlah panjang. Ni belum masuk lagi penekanan-penekanan yang dibawa oleh Dr. Yusof dari segi nak jaga tu apa benar. Satu persatu termasuk di sini hifzun nafs, jaga tubuh badan mereka tu daripada apa keadaan
yang boleh menjejaskan, orang kata apa, kok ni lah, yang bawa malapetaka kepada diri, wa himayatul amwal. Dan yang keduanya ditekankan di sini ialah himayatul amwal, lagu mana kita nak kena jaga harta benda mereka tu ahli zimmah, kewajipan orang Islam. Ahli zimmah tadi kafir hak yang ikut peraturan yang apa tadi, kita orang Islam juga sebagai adab orang Islam terhadap orang bukan Islam, kita kena memastikan bahawa kedudukan diri mereka, keluarga mereka selamat, memastikan kedudukan al-amwal, harta benda mereka selamat, bukan boleh ceroboh ikut dan. Apa lagi nak yang ditentukan oleh Allah dalam kedudukan Islami yang kita nak lebih daripada tu, sehingga kita templak membawa kepada Islam ni negatif. Ni tuan-tuan. Dan saya petik poin-poin dia tu saja. Begitu juga himayatul a'rad, maknanya kewajipan kita juga untuk himayatul a'rad, segala kepentingan dan keperluan mereka. Dari segi kepentingan dan keperluan kehidupan mereka tu, kita kena turut memelihara, menjaga, mengawal. Hak ni kalau kita baca secara umum di sini tuan-tuan, alhamdulillah lah, kalau kita sebut di Malaysia ni lama dah benda ni duduk jalan. Kenapa kita nak rosakkan benda ni? Himayatul a'rad ni, sampai mana ada negara lain yang ada sekolah Cina, ada sekolah Tamil. Di Malaysia ada sekolah Cina, sekolah Tamil, kalau ikut perlembagaan tak boleh. Tapi oleh kerana himayatul a'rad, dia ada keperluan, kepentingan dia tu, dia ada bahasa ibunda mereka apa semua, tak faham. Tapi janganlah melampau sampai terah tu pun. Orang kata, orang Melayu kata kita beri betih dia nak paha ni melampau. Hak tu dia pun kena sedar. Hak Melayu pun kena sedar lah, terah tu lah tu. Ni apa, ni tak apalah tuan-tuan, saya pun nak berkongsi maklumat je, bukan ada apa. Fal khamru wal khinzir, contoh mata benar di sini ni. Fal khamru wal khinzir la yu'tabarani 'indal muslimin malan mutaqawwama. Wa man atlafa li muslim khamran aw khinziran la gharamata 'alaihi wa la ta'dib. Ni keadilan Islam. Arak dan babi ni, khinzir ni, la yu'tabarana 'indal muslima la mutaqawwama. Pada orang Islam dia tidak tergolong, tidak diiktibar sebagai harta yang berharga. Kawan tu bergedung-gedung ada arak, beribu-ribu ekor babi. Di sisi orang Islam tak boleh meletakkan kedudukan itu sebagai harta yang mutaqawwam, harta yang bernilai. Pasal apa? Waman atlafa li muslim khamran aw khinzaran la gharamata alaihi wa la ta'dib. Siapa katalah maknanya arak tadi binasa, babi tadi binasa. La gharamata alaihi wa la ta'dib. Maka orang-orang Islam tak boleh dikutip atau tak boleh dipertanggungjawabkan untuk ganti rugi, dan wala ta'dib, maknanya tidak dituntut ke atas mereka dengan peraturan apa tak. Pasal arak dan babi ni haram pada orang Islam. Kalau berlakulah berlaku benar-benar ni rosak, musnah apa semua, tak boleh dipertanggungjawabkan kerosakan itu kepada orang Islam. Bal huwa musabun ma'jurun ala dhalik. Amma al-khamru wal khinzir ila malakaha ghairul muslim, ta'adi Islam. Amma al-khamru wal khinzir, adapun arak dan babi, iza malakaha ghairul muslim, apabila dimiliki oleh bukan Islam, fa innaha tu'tabar 'indahu malan, dari segi Islam hak tu dianggapkan harta dia. Maknanya babi ni, arak ni, apabila dimiliki oleh orang bukan Islam, innaha tu'tabar 'indahu malan, pada sisi mereka dia anggap sebagai harta. Bal min anfusil amwal, bahkan dipanggilkan sebagai diri harta yang nilai harta, dari segi nilai itu tadi, sama qala fuqaha al-Hanafiyah
Seperti mana para ulama fiqh Hanafi mengatakan faman atlafaha ala dhimmi gharama qimataha, siapa orang Islam tadi yang sengaja pergi duk musnahkan arak depa, pergi duk musnahkan babi mereka, kena bayar ganti rugi. Tu apa lagi nak pada keadilan, apa lagi depa nak? Kalau orang Islam ada babi, kalau Islam ada arak, rosak babi, rosak arak, orang yang bukan Islam tak kena bayar ganti rugi kat kita. Pasal arak dan babi kepada orang Islam tak dianggap satu yang bernilai, dia anggap sampah. Tapi babi berkenaan, arak berkenaan, apabila dimiliki oleh orang bukan Islam, kalau orang Islam buat rosak, maka orang Islam kena bayar ganti rugi. Pasal dari segi Islam anggap babi dan arak tu harta hak depa, kena bayar. Mutara tu tak boleh faham ke? Ni nak habaq kat Jelutong, nak habaq kat mana ni? Ni kalau sebut tu nampak sangat kan? Hak duk keras kiang, kepala tak faham kot dalam dah. Ada juga hak Melayu tak faham kot dalam tu pun. Jenis-jenis ni. Apa lagi nak? Kalau kedudukan ni, ini pun bukan seorang ulama. Dr. Abdul Wadid Shalabi ni pun bukan dia seorang. Dia buat main, ini pandangan para ulama fiqh al-fuqaha, bukan makna seorang. Fuqaha ni kalau kita mengaji bahasa Arab pun fuqaha ni jamak. Jamak daripada fiqhanil fuqaha, jamak taksir. Allah, tak tahulah tuan-tuan. Dia ada berapa 6-7 perkara dalam ni, tak apalah kita taruh waktu lain pula kot. Sehari malam ni tak masuk langsung kita duk baca doa ni. Cuba. Sebab apa saya menyambung apa yang telah diketengahkan oleh Syekh Abi Bakr Al-Jazairi dalam kitab yang kita baca ni sendiri. Pasal apa? Supaya kita boleh nampak lebih lagi perkara-perkara yang boleh menyebabkan keburukan kepada seseorang mukmin muslim kalau kita melempasi atau melampaui batas-batas yang ditentukan oleh syarak. Yang kedua daripada perkara yang pertama ni kita sambung, yang kedua, benci kepadanya dengan benci. Adab orang Islam kepada orang bukan Islam ialah benci kepadanya dengan sebab kebencian Allah kepadanya. Hak benar yang Tuhan benci, maka kita benci kepada dia tu bukan benci kepada diri dia, kepada peribadi dia, kepada keluarga dia, kepada apa semua tak. Tapi kita benci kepada dia tu benci kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dia lakukan. Itu je. Inilah benar antara perkara-perkara yang kalau depa tu dok belarak kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kita tak boleh turut sama menyertai. Pasal komitmen kita kepada benda yang bercanggah oleh Allah, hak tu ditegah oleh Allah, itu bukan adab Islam. Allah. Kerana kasih dan benci dalam Islam adalah didasarkan kepada kasih dan benci Allah terhadap sesuatu. Itu dia punya border dia duduk tang tu. Kita boleh benci kepada sesuatu, kita boleh suka kepada sesuatu, tetapi terhenti di atas hak kita benci yang dibencikan oleh Allah, hak yang kita suka perkara yang disuka oleh Allah. Itu setakat tu je dia punya sempadannya. Janganlah Allah benci pun kita suka juga, hak Allah suka kita tak suka. Itu bukan suatu adab orang Islam. Selagi Allah Azza wa Jalla benci terhadap orang kafir kerana kekufurannya yang ada padanya, maka selama itulah seorang Muslim benci kepada orang kafir tersebut. Itu. Selagi mana dia tu kufur, maka benci di atas kekufuran dia, bukan atas diri dia. Atas diri dia, kita nak belanja minum kopi boleh, tak ada masalah. Kita nak bagi buah durian kat dia, rasa buah durian kita sebiji dia, tak ada masalah. Pasal di atas diri dia tu. Tapi yang kita tak boleh setuju ialah di atas pegangan kepercayaan dia sendiri. Tak boleh, itu border dia tentu. Hak tu nampak tu sikit sebanyak, kadang-kadang setengah tu hak ni sulit sikit nak faham.
Supaya antara kita sama kita lah, kadang-kadang tu mak bapak dia marah ke anak dia, bukan marah diri anak dia tu nak buat guna. Diri anak dia hang tubuh hitam ke sikit, hidung tak mancung kan, nak buat mana tu diri dia. Tapi yang mak pak marah perangai dia tu. Kalau mak pak ni marah tubuh badan dia tu gila. Dia tengok anak orang putih hidung mancung, anak Melayu hidung memek, dia pun marah tak kenal ke anak dia pasal hidung tak tinggi. Tu mak pak gila. Tapi mak bapak hartanya ialah hang segak tara mana pun, hang elok tara mana tu, tapi perangai huduh, aku marah kat hang perangai huduh tu, kalau hang tinggal perangai huduh tu baik, tak ada masalah, sayang apa tu. Ni pun kutulah. Bukan kita marah di atas batang tubuh dia, peribadi dia, diri sebagai seorang manusia tu, tapi kita marah di atas kekufuran dia tu. Ni tu. Ini yang dimaksudkan di sini. Adab yang ketiga, tidak boleh berkasih sayang dan taat setia kepadanya. Tak boleh kasih sayang dan tak boleh taat setia kepadanya. Ini berasaskan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-28 ni. Tapi kalau tengok Al-Quran mungkin tersilap. Inilah ayat yang ke-27. Tak apa, dia lari sikit tu je. Rajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Artinya janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat. Ni orang kata apa, kalau kita nak cakap bahasa kita orang Melayu dah faham sangat dah dengan sesama Islam. Kalau cakap cara Melayu hak saya faham lah, tak tahu betul tak betul. Kalau bersahabat sesama Islam. Tapi nak berkawan boleh, kawan orang lain. Nak berkawan boleh. Berapa ramai tak tahulah saya kok kulim, tapi kalau kok baling tu, kalau dulu kalau tuan-tuan faham, bukan takat sama-sama kok lang kampung ya. Hak berkawan ni. Orang dulu orang panggil sakai, lah dia orang panggil orang asli. Orang kampung, kok kampung saya dulu berkawan orang sakai. Sakai dulu pakai jawat, sakai lah moden pakai seluar. Dulu pakai jawat. Saya duk ingat lagi. Dulu ni Tok Wan saya salah seorang imam lah. Dia baik beberapa orang sakai. Tujuan dia baik, sakai tu mudah nak minta. Nak suruh dia ambil atak kat lautan, nak ambil atak apa tu? Atak apa ni, atak beretam ke rotan ke mudah. Ada nama goh, ada nama pucuk. Tu duk ingat lagi. Tok Wan panggil goh. Goh tu lalu jalan goh. Goh pun mari. Dia kata apa tak ya? Dia kata saya nak atak buang 2 layak ni, 2 layak 2 burung tak. Ni bila boleh dapat? Ni nak ubuh dengan undang. Tu baik betul tu. Lepas tu sakai ni pula waktu tu punya baik dengan orang Melayu ni, boleh buat kita berkawan dengan dia. Dia bukan nak apa sangat. Orang kata apa? Kalau kita boleh bagi lemang dia, habis tinggal duit tak mau, lemang nak. Tu dulu makna tak apalah cerita dulu tu. Maknanya kalau kita cakaplah bahasa Melayu ni, berkawan tak apa, bersahabat tak boleh. Dia pederas jawat, kita pun jawat sama. Itu tak betul ya? Ni tak apa, tak ada masalah. Ni yang maksud la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin yang dibawa dalam suratul Imran. Diterjemahkan di sini, janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat. Teman rapat itu bersahabat lah. Dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ini kita guna sahabat ni kerana istilah itulah yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu Nabi dengan hak yang dekat dengan dia panggil sahabat. Kita pun dah panggil ni sahabat Nabi. Apa dia nama dia? Anas ibnu Malik. Sahabat Nabi. Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ni sahabat Nabi. Orang tak kata kawan Nabi dah. Sahabat ni. Kita tak boleh ambil orang lain jadi sahabat kecuali orang sama-sama orang yang beriman.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat Al-Mujadalah pula, ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sadaqa Rasulullah, sadaqallahul azim, ila akhiril ayat. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan percaya kepada adanya hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah kata tak ada engkau tak akan dapati mana-mana kaum pun yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya kepada hari akhirat itu tergamak untuk berkasih mesra dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi maknanya kalau ada orang yang beriman, betul-betul beriman, dia tak akan berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Meskipun mereka itu adalah ibu mereka sendiri, bapa mereka sendiri, atau anak-anak mereka, atau adik-beradik mereka, atau kaum kerabat mereka. Ini wallahu a'lam, tuan-tuan. Di kalangan masyarakat kita di Malaysia ni sendiri pun, saya rasa ramai, nak kata jumlah ramai sangat tu tak, tapi kita tahu ada ramai lagu ni. Anak masuk Islam, ayah mak tak masuk Islam. Jadi ada ayah masuk Islam, anak mak dia masuk Islam, ayah mak tak masuk Islam. Dia tak boleh buat kemesraan seperti mana mesranya ibu bapa dalam satu keluarga Islam yang asal, tak ada. Ni 2-3 hari lepas saya ada kawan saya lama ni. Dia duduk di Perlis. Dia asal orang Pulau Pinang, kahwin orang Kelantan. Nama tak payah sebut lah. Dia masuk Islam lama, tapi ayah dia habaq saya semua, dia kata Allah nak kena jaga ayah. Pasal saya tanyalah pasal apa konghi pacar ni tak pergi ke Penang lah. Dia kata tak pergi tahun ni, tak balik dah. Pasal apa? Pasal ayah dia ambil ayah dia, duk jaga ayah dia di rumah dia. Dia kata ayah saya lah nak kena pimpin, nak kena apa pun dia. Umur 89. Tapi dia kata tak ada arah, Ustaz. Dia tak dapat hidayah lagi, dia duduk tak mau juga. So nak buat mana? Habuan dia. Tapi dia jaga ayah dia tu sebagai bapa lah. Tapi dalam hati nak tanam kemesraan sebagai seorang Muslim itu, dia pun faham. Yalah kalau kita jadi dia pun sebab lah. Saya dengar dia habaq tu pun berasa sebab dalam telefon. Pasal apa terbayang, umur ayah aku ni Islam dah, duk mengaji dah, kok ni tahu lah orang kata dosa pahala, nah mungkar makruf, tahu sangat-sangat syurga neraka apa. Ni ayah duk depan hidung kita ni, umur 89 tahun, duk pujuk ayah dia habaq kata tak terbuka lagi. Itu duduk sekali. Dia terpaksa ambil ayah awak balik. Pasal apa? Tak ada siapa dah nak jaga. Tu tuan-tuan. Jadi bakti kepada ayah tu sampai taraf tu. Dan Islam ni sampai begitu manisnya, agungnya. Walaupun hang Islam tapi bapa tetap bapa. Walaupun hang Islam, mak tetap ibu tetap ibu. Mana hubungan dari segi hubungan sebagai bapa dengan anak, sebagai ibu dengan anak, dia tak terputus. Cuma adab dan tertib dalam bab-bab yang tertentu ni je tak boleh. Kita apa? Ni tuan-tuan, inilah pada satu ketika